buruk. Macam tak apa nak puas hati lagi terjemahan. Su, okey, su'un. Bukan suq, itu pasar. Su, buruk. Kita minta daripada Allah su'ul qada. Apa makna su'ul qada? Mungkin yang bagi itu kita dapat nanti kami carikan insya-Allah. Su'ul qada tu apa yang kita dapat faham? Kita mohon perlindungan daripada Allah daripada keadaan yang buruk. Qada. Okey, apa itu qada? Ma huwa al-qada? Ketentuan yang akan. Nampaknya penting kita bincang apa ni. Sebab kita main dengan benda ini. Supaya masya-Allah clear definisinya dan kita rasa senang untuk memahaminya insya-Allah. Okey, qada. Apa makna qada? Ketentuan yang akan. Cerita je lah kan. Sebab saya tanpa soal, saya tak tahu interest. Ya, kadang-kadang orang tak tahu, tak tahu pun tak berusaha. Perlu ke tahu ni? Perlu. Alhamdulillah. Okey, baru boleh bincang. Kalau macam okeylah, tak ada kena-mengena. Okeylah, kita skip. So, su'ul qada dalam doa yang memang diajarkan. Minta jauh daripada Allah min su'il qada. Su bermaksud buruk. Qada, mana qada? Ketentuan tu. Ya, kita bincang adik-adik lah masya-Allah ya. Qada. Pernah dengar qada hajat? Pernah dengar solat qada? Pernah doa? Pernah dengar su'ul qada? Baru dengar? Apa ada qada? Kehendak. Okey, ya. Kita dah mula nampak ada perkataan katanya qada itu ganti. Okey? Kehendak. Okey, dulu kalau ingat ya, masa kahwin dululah. Dia punya kad kahwin dia adalah ya qadiyal hajat. Dululah. Sekarang dah tak boleh dah sebab orang salah faham. Sebab bila kat kelas, ustaz saya nak qada hajat. Jadi orang salah faham qada hajat tu nak buang air. Ya qadiyal hajat, wahai orang buang air. Salah makna tu. Tu masalahnya. Okey, ya qadiyal hajat maknanya bila surat dia kata ya qadiyal hajat, wahai yang menunaikan hajat. Wahai yang menunaikan hajat. So maknanya dia percaya bahawa orang yang dihantar surat ni boleh menunaikan hajat dia. Dan saya jemput kamu. That hajat saya. Dan saya bagi pada orang yang boleh. Kalau dia memang confirm tak datang, orang bagi kad tak? You 3 bulan kat mana? Oh, I kat London. Nak bagi kad tak? Tak. Tak apalah. Tak apalah kalau bagi, okey dah, just untuk you punya simpanan. Tapi dia tahu. Baik. Makna qada? Qada adalah how kita menunaikan sesuatu benda. Sebab itu beza dengan qadar. Qadar adalah ketentuan. Qada adalah bagaimana kita tunaikan, bagaimana benda itu berlaku. So, saya tak nak buruk bila benda itu berlaku. Bila saya menunaikan benda itu dalam keadaan buruk, tak nak. Saya sakit, patutnya saya berubat, tetapi saya kecewa. Itu su'ul qada. Bukan su'ul qadar. Nampak ya? Sebab ada qada wal qadar. Ada qada dan qadar. Apa makna qada? Tunai. Qadar apa yang telah ditulis. Yang ditulis tak ada yang su'. Yang ditentukan oleh Allah tidak ada yang su'. Yang ada adalah tunai. Kita punya tunai ni macam kadang-kadang kita macam tak macam tu. Ya Allah, aku tak nak, aku nak husnul qada. Baik untuk aku, baik. Cukuplah insya-Allah. Terima kasih. Ada 1 2 3 4 5 6. Yang pertama saya ulang, semua yang ada di sini ya, perlukan keupayaan untuk kuat bersabar dan kuat menghadapi tekanan, dan kita lebih kuat daripada tekanan tersebut. Okey? Kemudian ya Allah accept. Sebab hanya dengan accept saja barulah kita boleh congruence. Baru kita, once kita accept, bila kita menerima, baru kita tahu bagaimana nak bertindak dengan apa yang kita baru terima tersebut. Ya, oh saya sakit rupanya. Okey, accept dia. Dan apa tindakan saya? Apa yang saya perlu selarikan dan selaraskan dengan saya punya life. Okey. Kemudian ilmu, of course ilmu. Kita duduk pun bincang pada hari ini, masya-Allah, membincangkan dan gemburkan ilmu. Tawakal, supaya kita faham di antara tawakal dan ikhtiar sebentar tadi. Kemudian masya-Allah tak nak putus asa dan tidak nak buruk dalam keadaan penunaian pelaksanaan satu-satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Semua yang saya kasih anjung, kita rehatkan diri sekejap sebab kita nak baca Fatihah yang datang daripada hati.
Di samping sebarang niat yang lain boleh hadirkan insya-Allah. Sebab hebatnya Bismillahirrahmanirrahim sampailah kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Saat Allah turunkan istazzal arash, bergoncang arash kerana besarnya surah tersebut. Dan sekarang kita cuba nak masukkan dalam diri kita, dalam diri anda, supaya sabar, redha, ilmu, tawakal, tidak ada putus asa dan tidak ada suul qada. Maka itu berlaku untuk kami dapat memberi kekuatan dalaman, dan insya-Allah kami akan bantu orang lain. Inilah kekuatan asas yang kami pohon ya Allah pada saat ini, ketika ini insya-Allah. Boleh tuan-tuan fokuskan benar-benar, fokuskan diri kita dan lihat diri kita sebagai seorang yang sabar, lihat diri kita seorang yang redha, lihat diri kita sebagai orang yang ada ilmu bukan jahil, lihat diri kita sebagai seorang yang berserah kepada Allah walau usahanya masya-Allah sehabis mungkin. Dan lihatlah kita yang tidak ada putus asa, dan lihatlah kepada diri anda yang anda adalah merupakan orang yang tidak mahu menunaikan yang buruk bila berlaku sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tarik nafas sama-sama insya-Allah. Sama-sama dengan saya. Boleh baca saya dengan saya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, habiskan nafas untuk kita ambil nafas yang baru. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Habiskan nafas. Tarik nafas yang baru. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas yang baru. Ini penting ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Percaya pada Allah, sayang pada Allah, yakin pada Allah. Sebab sebentar nanti kita akan menyimpulkan Fatihah tadi dengan kalimah amin. Maka sebab itu datangkan seluruh rasa positif dalam diri anda. Tarik nafas dan simpan nafas tersebut, dan keluarkan dia melalui kalimah amin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah ya, sebab itulah kadang-kadang kita ni tak ada kekuatan kita rasa, sedangkan Allah telah berikan sumber kekuatan Al-Quran itu. Dan Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Dia punya inti pati Al-Quran itu dikumpulkan dalam 7 ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Kalaulah Al-Quran kata Quran huwa syifa, Quran itu adalah penyembuh, maka penyembuhan ada dalam surah Fatihah. Jadi semua yang saya katakan, kalau dah jiwa yang macam tu, mana jam besar saya nak tengok? Tak ada jam. Oh, no, jangan aku jangan jam kecil. 10:30. Bisa nak tanya jam, masya-Allah ya. 10:30. 10:30 kita kena minum dulu kan? Ya. Minum. Doktor, kita kena minum sekarang? Ya. Habiskan ya. Okey, habiskan sini. Okey, please. Sampai jaga. Baik.
Baik, ini hanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi, apabila seseorang datang menziarahi seseorang yang sakit pada waktu petang, 70,000 malaikat akan keluar bersamanya beristighfar untuknya sehinggalah datang waktu pagi. Jika dia datang menziarahi pada waktu pagi, maka keluar bersamanya 70,000 para malaikat beristighfar untuknya sehingga pada waktu petang. Tuan-tuan tak perasan kan? Rupanya selama ni duk bantu orang, doktor-doktor duk bantu orang, ya. Jangan hanya pergi kita nak rawat, tetapi seolah bila kita menyebut perkataan lain daripada proses perawatan, itu dah consider ziarah. So niat nak ziarah, so gunakan term, okey, saya bukan melawat melawat pun dah bahasa Melayu dah ziarah, tapi maknanya melawat dalam konteks bukan merawat dia. Saya pergi untuk menziarahi dia. Okey, mungkin gunakan perkataan, oh, alhamdulillah saya dapat ziarah anda. Alhamdulillah saya dapat ziarah anda. Maknanya perbuatan ziarah hak ni dah dapat pada tuan-tuan dan puan-puan. Begitu sekali. Dan kemudian saya cuba merasionalkan kenapa Masya Allah, sedangkan bukan susah sangat nak ziarah. Tetapi Masya Allah, benda yang tak susah itulah yang kadang-kadang orang abaikan. Dan tetapi yang lebih besarnya adalah fadilat daripada ziarah tersebut, impact daripada ziarah tersebut pada orang yang diziarahi. Maka pada ketika itu Allah sangat sayang, sehingga dengan sebab itu tak cukup dosa kita minta ampun pada Allah. Allah utuskan para malaikat yang jumlahnya 70,000, Masya Allah, kalau diziarah pada waktu petang sampai ke pagi, kalau diziarah waktu pagi sampai petang, Masya Allah, dinaungi oleh malaikat. Kenapa tuan-tuan? Pasal tak? Bila kita minta untuk imam baca doa selamat, bila sebut doa selamat, tuan-tuan, jom kita lebih kurang. Apa yang imam baca? Allahumma, tengok imam baca ya, Allahumma inna, ataupun bila kamai inna lah, inna, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din. Diajar kepada kita yang pertama sekali minta selamat adalah agama. First agama. Ya. Mari kita letak dalam diri kita. Ya, kita duduk dalam program ini. Mari kita letak dalam kita bahawa first thing first adalah agama. Agama, Masya Allah, perkara yang paling kita minta itu selamat. Jangan terancam, jangan tergugat dalam diriku ini, ya Allah. Jangan, ya Allah. Jangan, ya Allah. Saya suka analogi yang diberikan oleh Stephen Covey dalam bukunya First Thing First, yang menceritakan tentang bagaimana mereka-mereka di barat yang mendaki anak tangga dan sukses daripada anak tangga ke satu anak tangga, satu anak tangga ke satu anak tangga, dan berada di atas anak tangga sebagai orang yang berjaya. Analogi seolah-olah berjaya. Orang kata, wow, dia sukses, wow, dia berjaya. Dan orang-orang berada di puncak merasai angin dingin yang tak dirasai oleh orang-orang di bawah. Maknanya orang yang berjaya. Tetapi setelah kami berada di puncak anak tangga, baru kami sedar satu perkara. Apa dia? Rupanya tangga yang kami daki ini tidak bersandar pada dinding. Boleh bayang apa jadi? Pulun sampai ke puncak dan berjaya. Tetapi rupanya tak ada dinding yang menyandarkan anak tangga. Dia akan jatuh lebih sakit daripada orang yang tidak naik anak tangga. Sebab itu Masya Allah, kita baca tentang Robin Williams, ya, Masya Allah, glamour bukan main. Berapa ramai orang terkenal dan ternama di dunia, kaya yang Masya Allah. Elvis Presley, Masya Allah. Elvis Presley, saya baca dalam tentang dia, Masya Allah, pada hari dia buat show dan kemudian dipotong jambul dia, 4 orang di Amerika bunuh diri, perempuan. Bunuh diri sebab potong jambul. Kita potong kepala pun orang tak ada masalah apa. Punya tak glamournya. Cuba bayang, Masya Allah, kalau kita jadi macam tu. Wow, bestnya, impact dan pengaruhnya. Tetapi nampak, ya, pentaksubnya kata dia tak matilah. Biasalah, semua pentaksub akan kata orang yang ditaksubnya tak mati. Itu bukan sekadar dalam orang agama je, orang akan kata dia tak mati dan segala macam. Baik, nak ceritanya apa dia? Nak cerita, Masya Allah, mana dinding. Baik, nampaklah doa tu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lepas tu apa? Wa afiyatan fil jasad. Benda yang datang setelah agama selamat adalah afiat pada jasad.
Maknanya Masya Allah, rupanya keafiatan pada jasad adalah benda yang paling besar nilainya. Dan ingat, bila dia hilang, kita kena support dia. Sebab tu kita datang ni adalah can work, adalah nak support benda yang paling besar yang telah hilang, dan kita nak kembalikan keafiatan tu, insya-Allah. Kita nak kembalikan. Sebab itulah ada sihat, ada afiat. Ada sihat, ada afiat. Baik. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, masya-Allah, tahulah kita bahawa kerja kita ni rupanya bukan alang kepalang punya besar. Bahkan masya-Allah, sebab kita ni bila sebut amal kan, terbayang tahajud, oh aku tak tahajud. Tak terbayang bahawa yang kita buat ini masya-Allah sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, next. Sebab saya nak habiskan saja, saya rasa ni boleh baca juga ya. Ganjaran ditulis pada buku catatan, apabila keluar hinggalah dia pulang macam tadi. Macam ganjaran tu, ganjaran bermaksud pahala sepanjang dia berada bersama dengan orang sakit. Dia keluar daripada rumah sebab hari ni aku nak menziarahi orang sakit. Dia keluar saja daripada rumah, telah dianggap semuanya dalam keadaan padat beribadat. Sampai dia balik, dan balik baru tak ada. Apabila menziarahi orang sakit, dia akan dikelilingi rahmat Allah sehinggalah dia pulang. Menziarahi orang sakit adalah satu hak sesama Islam yang kita katakan tadi ya. Okey, baik, cuba tengok lagi. Baik, hukum semua tahu bahawa dia adalah sunat muakkad. Ya, dalam ranking tuan-tuan, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga adalah sunat muakkad. Nampak tak? Maknanya perbuatan yang anda buat, tuan-tuan buat sebab sunat ini adalah tidak ditaklifkan menjadi dosa kalau tak buat. Tetapi bagi orang yang volunteer membuatnya, maka dia duduk dalam ranking yang paling besar di sisi Allah, lebih baik daripada sunat-sunat muakkad yang lain. Dan sunat muakkad ini terbagi pada dua. Satu muakkad yang terlibat dengan manusia, satu sunat muakkad yang terlibat dengan Allah. Baik, antara dua manusia dan Allah, sunat muakkad dengan manusia lebih tinggi. Sebab kata Nabi, khairun nas man yanfa'un nas. The best di kalangan kamu adalah siapa yang boleh memberi manfaat pada orang. Kita duduk seorang-seorang, tahajud seorang-seorang, puasa seorang-seorang, siapa dapat manfaat? Kita dapat manfaat. Orang lain tak dapat manfaat. Pergi masjid, masya-Allah, sembahyang duha, pasang segala aircon, pasang segala kipas, pasang segala lampu supaya khusyuk dalam beribadah. Berapa orang dapat manfaat? Ramai. Kita seorang dapat manfaat. Aircon kita pakai duit orang. Apa yang tuan-tuan buat adalah memberi manfaat. Sebab tu muakkad ini tinggi kedudukan. Okey, kita nampak perkara tersebut supaya memotivasikan kita supaya jangan kita inferiority, melangkah sebagai ahli ibadah yang bersyukur dan bersyukur pada Allah. Sebab bukan semua Allah campak kualiti yang macam ni. Saya survive sakit. No. Berapa ramai orang survive sakit dan kemudian dia jadi macam biasa sahaja. Saya jumpa seorang tapi saya tak tahu sebab saya tak dapat jumpa lagi orang tu. Tapi saya baca lebih kurang dan melalui orang yang pernah kena kanser hati, survive di Johor. Dan untuk second chance ini, dia buat masya Allah, dia membantu orang lain dengan tanpa sama sekali ambil sebarang kepentingan. Dan orang tanya dia kenapa? Sebab saya ada second chance. Sebab orang yang merasa second chance berbeza dengan orang yang dirasa dia ada chance banyak. Tetapi nampak, ada dua manusia. Ada orang yang macam tu, ada orang yang the second chance ke chance berapa pun dia tak ada hal pun. Okey, baik. Ziarahnya adalah hukum muakkad, tapi kalau meninggal hukumnya fardu kifayah. Ya, bila seorang itu sakit, hukumnya sunat muakkad, tapi once dia meninggal, dia naik lagi hukum tu kepada fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi semua orang tak buat, semua orang jadi fardu ain. Fardu kifayah tak ada seorang yang nak uruskan. Fardu kifayah bermaksud seorang selesai, orang lain semua dah tanggungjawab tu dah selesai. Sebab tu besar pahala orang yang menunaikan fardu kifayah, sebab dia dapat pahala semua orang atas diri dia. Okey. Hatta masya-Allah orang kafir zimmi, maka digalakkan untuk kafir zimmi ni adalah kafir biasa-biasa, orang yang tak Islam. Okey, non muslim lah kita kata. Kafir zimmi adalah non muslim, maka juga ada tuntutan untuk kita ziarah. So janganlah masya-Allah Islam. Okey, alhamdulillah ziarah juga sebelah tu. Tak Islam. Okey, sorry. Okey, silap ziarah. Okey. Semuanya berpahala, apatah lagi kalau kita pergi untuk masya-Allah ya. Dan ini yang digunakan oleh orang tidak Islam mendakwah kita. Berapa ramai orang terdakwah ya. Ada satu kes, saya tak tahu kes ni benar atau tidak, yang seorang yang hilang sampai sekarang. Pengetua. Di mana sekarang?
Datanya di mana? Wallahu a'lam, saya tak berani nak mempertanggungjawabkan perkataan saya, tapi yang saya tahu adalah pendakwah ni ambil dia dan kemudian beri segala macam support, motivasi yang kita dapat dalam komuniti kita. Tengok, kalau tuan-tuan yang kualiti macam tuan-tuan ni disebar ramaikan lagi, berapa ramai kita dapat membantu orang lain, insya-Allah. Okey, adab menziarahi. Saya rasa boleh baca kot, pilih waktu yang sesuai untuk ziarah. Janganlah duduk bersembang lama-lama, masya-Allah cerita politik dengan dia, masya-Allah. Kawan tengah duduk di macam cerita politik, janganlah, masya-Allah. Kawan tak tentu pasal stres kan. Kita ni masya-Allah pun tu masalah kita kan. Bukan masalah kita pun ambil pot dalam masalah tu. Kan? Dan mendoakan sakit, berbuat hal yang baik dan berfaedah, lahirkan rasa simpati. Nabi SAW ya, Nabi bila tahu orang sakit, Nabi pernah menziarahi, dalam riwayat menceritakan, dan ini pada seorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Min dalam keadaan dia dah memang nazak. Mana nazak? Bahasa Melayu nazak. Bahasa Arab nazak. Naza'a bermakna adalah koyak. Koyak kan? Naza'a siap ya. So naza'a maknanya sebab roh tu sedang dikoyak daripada jasad. Sebab dia dah bersebati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, masya-Allah. So proses nazak tersebut. Okey, dan Nabi menziarahi orang yang sedang nazak pada ketika. Nazak lah kita nazak ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat, sebab apa yang perlu sebab itu saya katakan tadi bahawa jiwa sayang kita pada orang yang kita ziarahi walaupun kita tidak kenal, itu yang kita kena buat sebagai adab dalaman bila kita menziarahi seorang yang sakit. Dan Nabi menziarahinya, dan kemudian Nabi keluar daripadanya. Nabi duduk di luar bersama dengan orang lain. Yang orang lain datang tadi diam je lah. Nabi duduk dan Nabi tunduk dan Nabi menangis sampai luar tersebut. Dan ahli keluarga terhibur dengan tangisan Nabi. Sebab kita ambil sayang pada orang itu, kan? Tak ada keluar.